pertemuan-pertemuan kita yang lalu, kita telah membahaskan satu persatu tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Daripada sifat wujud sampailah sifat kaunuhu mutakalliman. Maka hari ini kita nak tengok satu persatu dalil bagi setiap sifat tersebut. Bermula daripada dalil sifat wujud sampailah habis insya-Allah. Allah marzuqna sidqa fil qaul wal ikhlas fil amal. Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allah marzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin, bijahi sayyidil awwalin wal akhirin. Ya Halim, خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tama marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah. Kerana limpah taufik inayahnya Allah Ta'ala kurniakan kita kesempatan untuk bertemu, untuk solat maghrib secara berjemaah, dan seterusnya untuk bertemu dengan tahun baru. Dan Allah Ta'ala kurniakan kita kesempatan, kelapangan masa, kekuatan tubuh badan untuk kita sama-sama menanti maksudnya waktu solat fardu isyak. Di samping itu untuk kita sama-sama menyambung lagi pengajian kita di dalam pengajian ilmu akidah ni insya-Allah. Dan tuan-tuan, subhanallah, sepanjang PKP ni sebenarnya bagi orang yang memerhati, dia akan dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang ingin bertauhid, maka praktikal kepada ketauhidan dia ialah ketika waktu PKP ni. Dia akan rasa sebenarnya kita bertauhid sentiasa. Dan sebab tauhid ini dia bukan macam amalan fiqh. Kita boleh nampak. Kalau sebut solat, kita nampak orang yang solat, musalli, kan? Orang melakukan 13 rukun tersebut. Kalau orang buat haji, kita nampak orang tawaf, orang mabit di Muzdalifah, di Mina, orang wukuf di Arafah, orang melontar jamrah, kita nampak. Tetapi iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempercayai bahawasanya Allah Taala Ar-Razzaq, satu-satunya pemberi rezeki dan tidak ada yang lain, itu kita tak nampak kecuali dengan menjalani kehidupan. Maka ketika itulah kita sedar tidak ada pemberi rezeki yang hakiki kecuali Allah Ta'ala. Buat sebahagian orang mungkin gajinya masih jalan walaupun duduk kat rumah. Tetapi bagi kebanyakan orang, which is majority of people, yang hilang mata pencarian, maka ketika itu tidak ada pergantungan kecuali pada Allah. Tidak ada pergantungan kecuali kepada Allah. Kepada siapa kita nak berharap? Kan? Orang lain tak boleh bantu kita. Kan? Orang lain mungkin boleh bantu kita sekali-sekala. Kan? Tetapi dari mana kita nak dapatkan kekuatan untuk teruskan kehidupan? Kalau tidak kita faham di dalam hati kita beriman bahawasanya tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu masya-Allah, kan, guru kami, para ulama, dia kata apa? Dia kata kalau kita tidak ingin mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan rela, Allah Taala akan memperkenalkan diri dia dengan secara paksa. Kalau secara rela, maksudnya ketika mana kita tenang-tenang, kita relax-relax, Allah Ta'ala bagi kita rezeki, nikmat dan pelbagai ini, kita tidak ingin peruntukkan sebahagian daripada masa kita untuk memerhatikan dan mempelajari tentang Allah Ta'ala, untuk mengenali Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan kenalkan diri dia melalui takdir-takdir dia. Ketika itu kita akan tahu kita mungkin ada perancangan. Masya Allah, saya antara perancangan yang tak dapat buat sebab BKP ni apa? Beraya di Madinah, kan? Tak dapat semua. Mana ada orang pergi? Ya, tak ada seorang pun boleh pergi. Orang Mekah pun tak boleh pergi. Ya, orang Mekah pun tak boleh pergi. Orang Madinah pun tak boleh nak keluar. Ya, nak pergi ke Masjid Nabi. Jadi apatah lagi orang lain. Jadi di situ kita faham bahawasanya kita ni boleh rancang macam-macam.
kita rasa kita dah cukup persediaan, kita ada pasport, kita ada duit, kita dah insya-Allah lah ni kan, dah book tiket awal setahun sebelum. Tapi kalau Allah Ta'ala kata tak nak, tak nak kan? Kalau Allah Ta'ala kata tak nak, tak nak lah. Semua orang boleh merancang apa yang dia nak rancang, tetapi kalau Allah Ta'ala kata tak, tak. Jadi kalau orang tak faham benda ini, di sinilah kita kata apa? Al-iman, kan? Beriman dengan apa? Bil qadari khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi. Kan Nabi kata apa? Beriman dengan qadar Allah Subhanahu Taala, dengan takdir, sama ada takdir tu khair wa syarr, sama ada takdir tu baik, ini semua orang boleh terima, kan? Alhamdulillah kita dapat nikmat. Tetapi syarr, kan, keburukan, kita terima tak bahawasanya ini juga daripada Allah Ta'ala? Sama saja macam kita terima nikmat. Seperti mana kita redha dan kita seronok terima nikmat Allah SWT, sepatutnya juga kita redha dan sabar menerima Allah Ta'ala punya ujian. Sebab dua-dua daripada Allah Ta'ala, dua-dua daripada Allah Ta'ala. Hulwihi wa murri, yang manis daripada experience kita terhadap takdir tersebut ataupun yang pahit. Hidup ni bukan semuanya manis, ada pahit. Dan kalau kita rasa sentiasa manis, maka akan sampai waktunya pahit. Semua orang akan experience perkara tersebut, kan? Sama ada dengan kematian, dengan bala, dengan sakit dan sebagainya. Maka di situlah bagaimana kita orang beriman boleh meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi kata apa? Ajaban li amril mu'minin, ajaban li amril mu'minin muslimin. Apa maksud? Tengok balik matan hadis tu. Tapi Nabi kata apa? Ajaib, kan? Pelik pekerjaan orang mukmin. Kenapa? Apa? Kulluhum khair. Semua apa yang jadi kepada dia khair. Dapat nikmat pun baik, dapat bala pun baik bagi dia. Sebab apa? Dua-duanya mengingatkan dia kepada Allah Ta'ala. Itu orang beriman. Tapi orang kafir, dia tidak faham benda tersebut. Sebab dia tidak ada konsep beriman dengan takdir. Yang mana takdir itu boleh jadi baik dan boleh jadi buruk. Sebab itu tuan-tuan, Masya Allah, kita belajar. Dan tauhid ni salah satu subjek, akidah ni adalah salah satu ilmu yang boleh dipelajari. Tetapi praktikalnya, iman ni ialah iman, iaitu dalam kehidupan. Para Nabi, mereka tidak belajar macam ni, kan? Mereka tidak ada belajar buku, Allah Ta'ala tak terang macam tu. Tetapi mereka beriman dengan Allah Ta'ala dalam kehidupan, kan? Percaya, yakin dengan Allah Ta'ala dalam kehidupan. Beriman dengan takdir Allah Ta'ala, terima takdir Allah Ta'ala dalam seluruh perjalanan hidup. Inilah para Nabi, inilah perjalanan para awliya illahi salihin. Dan begitulah juga kita sepatutnya di dalam kehidupan. Cuma dia punya kerangka apa yang kita nak percaya di dalam kehidupan itu, ya, kena belajarlah untuk kita. Tetapi hakikatnya, praktikalnya, amalinya ialah di dalam kehidupan. Bukan dalam masjid ni, ketika tuan-tuan keluar daripada pintu masjid, ketika itulah bermula tauhidnya, kan? Bermula amalinya. Di sini Masya Allah, kita semua ada spiritual experience yang kita semua rasa ketenangan, mawaddah, kan, sakinah. Sebab apa? Allah Ta'ala turunkan rahmat di sini. Tapi keluar tu macam-macam boleh jadi. Yalah, walaupun dalam ni pun macam-macam lah experience kita dapat, tapi keluar sana lagi macam-macam. Ya Allah Ta'ala boleh tunjukkan kepada kita, yang kita boleh belajar lebih banyak daripada apa yang akan kita belajar daripada kitab. Dan sebab itu kalau kita tidak buka mata kita, iaitu mata hati kita, maka kita akan terlepas daripada segala benda-benda yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, daripada ajaib-ajaib dunia ini, Masya Allah. Okey? Baik. Jadi untuk sambung perbahasan kita tuan-tuan, insya-Allah dalam masa yang ada ni, kita sambung balik perbincangan kita. Hari ini kita akan masuk kepada bab dalil-dalil bagi segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah SWT. Pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, kita telah membahaskan satu persatu tentang sifat Allah SWT, kan? Daripada sifat wujud sampailah sifat kaunuhu mutakalliman. Maka hari ini kita nak tengok satu persatu dalil bagi setiap sifat tersebut. Bermula daripada dalil sifat wujud sampailah habis, insya-Allah, biiznillah. Baik. Kata pengarang rahimahullah, qala Syekhul Musannifu
rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin wa qala wa dalilu ala wujudihi ta'ala wujudul alam. Dia kata apa? Dia kata Imam Sanusi rahimahullah, dia kata dan dalil bagi kewujudan Allah Ta'ala ini adalah pada wujudnya alam. Dalil, tanda, bukti bahawasanya Allah Ta'ala adanya alam. Macam mana dengan adanya alam membawa kepada kita faham bahawasanya adanya Tuhan? Kita kena patah balik sedikit. Salah satu daripada sifat Tuhan ialah mencipta. Sebab itu kita dalam perbahasan akal, dalam perbahasan akal, ulama kita tidak mensabitkan dulu Tuhan, tak. Kita mensabitkan tentang bahawasanya alam ini perlu kepada pencipta. Yang mana pencipta itu tidak mungkin kecuali dia ialah satu entiti yang kita boleh panggil dia sebagai Tuhan. Okey? Maka dia punya first argument, sebab kita tak boleh kenal Tuhan, first lah kan? Kita tak mungkin kenal Tuhan sebab Tuhan ni beyond kan, metafizik, benda yang melangkaui kita punya akal boleh capai. Tetapi yang kita boleh nampak apa dia? Penciptaan. Okey? Maka sebab itulah argument para ulama yang pertama ialah cerita tentang alam ini ada tak pencipta. Okey? Alam ini ada tak pencipta. Maka di situlah dia datang bawa perbahasan tentang alam ini. Alam ini ada. Baik. Bila alam ini ada, dia ada sama ada dua. Dia telah ada sejak azali ataupun dia baru ada. Maksudnya kewujudan dia, adanya dia baru bermula. Okey, ada titik permulaan. Baik. Maka argumennya adalah apa? Kita ulama kata alam ini baru bermula. Maksudnya dia baru ada. Bila sebut baharu ada, dia dalam istilah akidah lah tuan-tuan. Saya pernah sebut dulu. Okey. Dalam alam ni semua benda yang ada, dia hanya ada dua saja. Sama ada dia ada dengan ada permulaan atau dia ada tanpa ada permulaan. Itu saja. Dia tidak ada yang ketiga. Betul? Setiap yang wujud, setiap yang ada, dia boleh pecah dua saja. Sama ada dia wujud sejak azali, iaitu kewujudan dia tidak ada beginning, ataupun dia punya kewujudan ada beginning, ada permulaan, ada titik permulaan. Okey. Sekarang kita sebut tentang alam. Alam ini ada tak permulaan dia? Baik. Pumpang bincang panjanglah dari sudut sainsnya, dari sudut falsafahnya, dari sudut akalnya. Ulama kata ada. Okey. Macam mana sampai kepada conclusion ada permulaan tu, panjanglah cerita dia. Okey. Tapi saya bagi dulu ada. Ada. Baik, bila dia ada permulaan, sesuatu yang baru bermula mesti ada yang memulakan. Boleh? Ini simple logik akal. Okey? Logik akal, simple. Orang semua faham sesuatu yang baru bermula mesti ada yang memulakan. Dia tak mungkin mula dengan diri dia sendiri. Contoh mudah, masjid ni. Kan, masjid ni dah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun tu kan? 13. 23 tahun. Masya Allah, 23 tahun. Muda sikit dari saya. Okey. 23 tahun. Okey? 23 tahun. Sebelum 23 tahun ada tak? Tak ada. Waktu 23 tahun yang lepas, which is tahun 93. Betul? 97. Kan? Lebih kurang 96, 97. Kan? Okey? Waktu tahun 97 tu, tuan-tuan lalu depan ni jalan apa panggil? Pakai lele ke? Apa? Jalan apa depan ni? Kewajipan. Kenapa wajib depan ni? Banyak benda wajib lah depan ni. Okay, tak apa. Lalu je jalan depan ni, semalam tak ada. Lalu ada. Ya, macam tu.
Semalam lalu kosong, kawasan ni kosong kan, mungkin pokok lah, tiba-tiba hari ni datang, tiba-tiba dah siap kubah. Ya, macam tu ke? Tak mungkin. Mesti ada permulaan kan. Dia ada bermula dia. Okey lah, maksudnya dia ada permula, dia ada tarikh mula dia. Baik. Dan dia tak mungkin mula sendiri kan. Ke memang masjid ni dibina oleh, dia terbina sendiri. Kami semua orang-orang USJ 9 tak tahu, tiba-tiba ada lah masjid ni. Ya, macam tu. Teruk sangat kan. Mestilah dia ada, kita ada panel penaja lah, dia ada orang yang nak buat design dan sebagainya, kita kontraktor dan sebagainya kan. Jadi dia ada yang memulakan dia. Kita tak mungkin. Okeylah tuan-tuan, masjid ni besar, ni meja ni, tak payahlah meja ni besar sangat jugalah. Ni botol ni kan, botol ni jadi sedikit ke tuan-tuan? Memang ada ke dalam alam ni sesuatu yang namanya botol daripada asal, dari keluar dari perut bumi? Ada ke? Ada. Oh, saya korek-korek tu kan, belakang rumah saya tu keluar botol. Memang dia asal daripada tanah Ustaz, botol ni. Ya, mana ada kita buat kan. Botol yang simple ni pun kan ada dia pembuat dia. Takkan alam yang complicated ni tak ada pembuat dia. Itu maksud dia. Okey. Jadi sesuatu yang ada permulaan, mesti ada yang memulakan dia. Jadi alam ini wujud, maka pasti ada yang mewujudkan dia. Okey. Sebab itulah dia kata apa? Dalil wujudnya Allah Ta'ala ialah wujudnya alam. Sebab kita kata tak mungkin alam ini wujud dengan sendiri, tiba-tiba tercipta. Tak mungkin. Tercipta pula tu cantik pula kan? Mana mungkin? Sesuatu yang kalau kita buat tidak ada intelligence kan, maksudnya tidak ada iradah dan ilmu, maka benda tu cacat merbak. Sesuatu yang tidak sistem, tak bersistem, maka pasti dia akan cacat merbak. Tak mungkin tiba-tiba tersusun kan? Betul tak? Tak mungkin sesuatu yang tidak bersistem tiba-tiba dia tersusun dengan sendiri. Boleh jadi ke? Tak mungkin. Jadi begitulah juga planet-planet ni, macam mana dia tersusun dalam orbit dia kalau tidak ada yang menyusun? Tak mungkin dia susun diri sendiri. Tuan-tuan, kita pun kena susun kan, budak-budak pun kena susun, manusia yang ada akal pun kena susun ni kan? Kena buat ni. Kenapa kena buat ni? Kenapa kena susun benda ni? Sebab supaya ada sistem. Kalau tak, orang pun tak tahu kat mana kan? Kalau orang pun tak tahu, yang ada akal tak tahu kat mana, macam mana planet boleh tahu kat mana dia nak duduk dengan sendirinya? Tak mungkin. Mesti ada yang meletakkan dia di tempat dia masing-masing kan? Tapi orang tak nak fikir benda ni kan? Orang tak nak fikir. Okey, jadi itu dalil tentang kewujudan Tuhan. Dia orang sekarang ni, dia orang tak argue lah tak ada Tuhan kan, etis ni kan. Cuma dia argue apa? Dia argue ini adalah intelligence being lah, apalah, tak lantak lah kan. Jadi kita kata benda tu Tuhan. Simple. Kenapa kita nak payah-payah try hard kan, try so hard to nafikan ketuhanan, nafikan adanya Tuhan? Ini masalah. Jadi kita ni ego tu je. Kita menafikan fitrah diri kita sendiri bahawasanya ada Tuhan. Ini masalah golongan etis. Okey? Baik. Jadi kita sebut apa? Alam ni pernah tiada sebelum ada. Semua yang pernah tiada sebelum ada, kemudian ada, pasti ada yang mengadakannya. Jadi alam ini pasti ada yang mengadakannya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kita susunan hujah akal dia. Ni belajar dalam ilmu logik tuan-tuan, ataupun bahasa mudah kita, bahasa agama, ilmu agama ni kita panggil ilmu mantik lah kan, ilmu mantik. Baik, itu satu. Dan antara benda yang zahir ni fitrah manusia tuan-tuan kan, ni fitrah. Ketika mana ditanya kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Arab Badawi kan, seorang Arab Badawi ni, orang tanya dia kan, kamu percaya ada Tuhan? Saya percaya. Apa bukti kamu percaya ada Tuhan? Ni orang Arab yang simple, bukan orang Arab Madani kan, bukan orang Arab bandar. Orang Arab Badawi duduk kampung-kampung kan, maksudnya duduk tengah padang pasir. Dia kata apa? Hujah dia simple. Dia kata innal ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir wa innal asaratu tadullu 'ala al-masir was-sama' zatul abraj wal ardu zatul fijaj alam tadullu 'ala al-latifil khabir.
kan, ataupun dalam riwayat lain as-sani'il khabir, kan. Jadi dia kata apa? Dia kata tai unta, kalau kita nampak ada tai unta, adakah kita boleh terfikir tai itu muncul sendiri, tai itu jatuh dari langit, ataupun tai itu terkeluar dari bumi? Ya ke? Apa yang akan kita sampai okeylah dekat Malaysia ni tak ada unta, okey, tuan-tuan nampak tai kucing depan rumah tuan-tuan, marah tak? Marah lah. Okey, apa yang tuan-tuan akan sampai dekat kita punya fikiran? Apa yang akan sampai? Oh, tai ni keluar daripada jalan tar rupanya, ya. Macam tu. Teruk sangat, kan? Apa yang akan kita kata? Kucing siapa berak depan rumah aku ni? Betul tak? Mana kita tahu ada kucing berak depan tu? Kita nampak ke? Tak nampak, tapi kita tahu ada kesannya, iaitu tai tu. Maksudnya adalah kucing. Kita tak sampai kepada conclusion, oh tai ni jadi dengan sendiri kot, terkompos daripada ni nama dia orang gila tu, kan. Itulah etis. Orang gila, kan? Tak ada akal. Bukanlah, yelah, dia ada hujah-hujah dia lah. Bukanlah semua orang bodoh, kan? Semua PhD holder dia orang ni. Tetapi ego tak nak terima benda yang zahir, jelas, kan? Tai kucing tak mungkin jadi sendiri, confirm lah daripada kucing. Takkan tai kucing daripada khinzir. Kita akan kata apa? Kita kata ada kucing berak tadi kat sini. Macam tu. Jadi orang Arab Badui ni kata, kalau kamu nampak tai unta, confirm lah menunjuk al-ba'ratu, tai tu tadullu 'ala al-ba'ir, menunjuk kepada yang mengeluarkan tai itulah, mengeluarkan najis tu. Wal atharatu tadullu 'ala al-masir, kan, kesan tapak kaki menunjukkan tadi ada orang jalan kat sini ke, tiba-tiba ada kesan tapak kaki, tiba-tiba macam cerita orang putih tiba-tiba termendak, ada kesan. Mana ada, kan? Of course tadi ada orang jalan kat sini, kan? Of course tadi ada orang jalan kat sini, tuan-tuan, kan? Tadi dekat rumah elok je semua, kan, kat rak, tiba-tiba masuk rumah bersepah. Apa conclusion kita? Ni siapa pecah rumah saya? Kenapa sampai kepada conclusion siapa pecah rumah saya? Boleh jadi tak pokok tu berterbangan sendiri? Itulah konsep yang etis bawa. Itulah konsep. Saya tak faham macam mana orang boleh terima, kan? Muskil, kan? Itu kita kata ada orang dia ada otak, kan, ada akal, tapi dia tak faham, dia tak reti cara berfikir. Masalah ramai orang ada akalnya tapi dia tak reti cara berfikir yang betul. Dia berfikir tapi fikirnya dengan cara yang salah. Ini masalah, kan? Inilah masalah. Baik. Jadi dia kata apa? Jadi bila kita faham bahawasanya kalau ada tai unta menunjuk kepada ada unta, kesan tapak kaki menunjukkan tadi ada travelers yang lalu dekat situ, orang yang berjalan kat situ, maka dia kata apa? Wasama zatul abraj, langit ni penuh dengan bintang-bintang yang berada dekat dia punya constellation dia, kan, semua kita panggil apa? Buruj ni, kan, buruj ni constellation lah, maksudnya semua stars ni, kan, dia ada kedudukan dia, ada Sagittarius, ada Leo, ada sebagainya, kan. Bintang-bintang ni yang mana menjadi penunjuk arah, tak mungkin dia duduk situ saja-saja. Kalau tidak, macam mana orang zaman dulu beribu-ribu tahun sebelum zaman Islam lagi semua dah gunakan langit untuk menunjuk arah di waktu malam, kan, nak pergi ke mana-ke-mana, nak ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Dan travelers yang guna sea travelers, kan, inilah orang yang seafarer, kan, gunakan langit. Jadi tak mungkin dia duduk saja-saja dekat tempat-tempat dia tu. Wal ardu zatul fijaj, dan bumi yang terbentang ni, kan, kita tengok langit, kita tengok gunung, kita tengok pokok-pokok dan sebagainya, hutan belantara, sungai, laut, semua ni ala tadullu ala latifil khabir, tak menunjukkan kepada Allah Ta'ala. Ni orang yang simple, bukan orang bandar yang ada pendidikan tinggi pun, tetapi dia faham, dan ini fitrah.
Ini fitrah semua manusia. Kan? Ini fitrah semua manusia. Imam Fakhruddin Ar-Razi dia kata apa? Dia kata apa tanda fitrah? Fitrah kita sebagai manusia, kita tak percaya sesuatu tu pop out of nothing, kan? Sebab kan kalau ikut etis, ialah maksudnya macam magic lah, macam tu kan, keluar macam tu je. Magic, orang buat magic pun dia ada apa? Dia ada handkerchief dia ada dia punya topi dia kan, nak bawa keluar arnab. Mana ada daripada kosong macam ni tiba-tiba keluar arnab macam tu? Mana ada? At least pun daripada topi dia tu lah keluar arnab kan. Ada juga bendanya kan. Mana ada daripada kosong angin ni tiba-tiba keluar, mana ada kan? Tak mungkin. Kan? Tak mungkin. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Fakhruddin Razi dia kata apa? Kalau kamu nak tengok bahawasanya human instinct ni kan, manusia punya instinct, maksudnya dia punya nature dia mengetahui bahawasanya sesuatu ada dia punya sumber. Cuba kita tengok ni, buat eksperimen dia kata kan? Buat eksperimen dekat baby yang dah pandai merangkak kan, baby yang dah pandai merangkak. Cuba kita baling something dekat depan dia kan, dia tengah merangkak tempat lain, kita menyorok, kemudian kita baling something kat depan dia. Dia takkan percaya bahawasanya benda yang ada depan dia tiba-tiba ada macam tu. Dia akan cari, dia akan tulis, cari dari mana sumber tu kan. Try tengok. Okay? Dia akan cari dari mana sumber tiba-tiba datang ni. Kita pun kan, bunyi kong kan, kita terkejut, kita akan tulis kan, apa jadi? Ke kita percaya bunyi tu memang halua telinga je kan, tiba-tiba je ada kat telinga kita. Ya ke? Mesti ada punca kan, barang jatuh apa. Itu kita punya nature tuan-tuan. Masalahnya orang nak buang nature ni. Di sinilah masalah manusia, dia ego dengan Tuhan. Okey, khalas. Cukuplah tu tuan-tuan. Ni dalil tentang sifat wujud. Okey, dalil tentang sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selesai. Allah. Baik, selesai. Kemudian dia kata wadalilu walau lam yakun qadima lakana haditha. Baik. Jadi sekarang dia nak cerita tentang dalil apa? Dalil tentang sifat kidam. Dia kata apa? Walau lam yakun qadima lakana haditha. Kalaulah Allah Ta'ala tidak sedia kala, tidak azali, maksudnya dia punya kewujudan ada permulaan, bukan tidak ada permulaan, maka dia baharu. Kan kita dah sebut tadi bahawasanya sesuatu yang wujud ni dia ada dua. Sama ada kewujudan dia ada permulaan atau tidak ada permulaan. Yang tidak ada permulaan kita namakan dia qidam, yang ada permulaan kita namakan dia baharu, hudus. Ya, hudus, hadis. Baik. Kita ni apa? Kita ni hadis lah. Kan? Kita semua ni ialah hadis. Makhluk. Semua makhluk ada permulaan, maka kita ni hadis. Alam ni hadis, kursi, arash, malaikat, syurga, neraka, kita semua hadis. Sebab apa? Kita ada permulaan. Sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi Allah Ta'ala macam mana? Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Sebab kalau dia ada permulaan, dia juga hadis. Bila dia hadis, maka dia memerlukan kepada yang menciptakan dia. Kan dah masalah. Okey? Faham? Kita hadis tak apa, sebab kita memang diciptakan Allah Ta'ala. Tetapi kalau Allah Ta'ala hadis, maka ketika itu Allah Ta'ala perlu kepada pencipta pula. Kalau dia memerlukan kepada pencipta, maka dia tidak Tuhan yang mutlak. Kan? Sebab wujud dia tidak mutlak. Sesuatu yang dia diciptakan, kewujudan dia tidak mutlak. Sebab apa? Sebab of course lah yang menciptakan dia lah yang akan design dia macam mana dia nak jadi. Maka ketika itu dia tidak mutlak, dia tidak Tuhan. Kan? Kenapa kita macam ni? Kan? Kenapa kita macam ni? Orang mungkin dia tanya, kenapa kita macam ni? Tangan dua je kan? Cuba tangan 8. Kan? Banyak sikit kerja boleh buat. Okey. Sebab apa? Sebab memang yang menciptakan kita nak kita tak dua tangan je. Kan? Tak nak kita macam Spiderman. Kan Spiderman, Mr. Octopus, banyak sangat tangan. Contohnya lah. Okey. So, sebab apa? Sebab kita diciptakan. Maka penciptaan kita mengikut yang mencipta kita. Jadi kalau Allah Ta'ala itu pun ialah hadis, maka dia ada pencipta dia. Kalau dia ada pencipta dia, ketika itu masalah. Sebab apa? Dia tidak ketuhanan dia tidak mutlak. Ketuhanan dia tidak mutlak. Maka sebab itu dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, law lam yakun qadima lakana haditha.
Okay. Kalaulah dia tidak qadim, maka dia hadis. Kalau dia hadis, bawa masalah kepada dia itu ada masalah dari sudut penciptaan. Baik. Di sini jika Allah memerlukan pihak yang mengadakan atau menciptanya, maka sudah tentulah dia bukan Tuhan, dan pihak yang menciptanya lah sebagai Tuhan. Itu mustahil. Maka sudah tentulah Allah sebagai Tuhan bersifat qidam, iaitu tiada permulaan bagi wujudnya, kerana dia tidak memerlukan kepada sesiapa yang menciptakannya. Okay. Dia tidak perlukan kepada sesiapa yang menciptakannya. Ini sifat yang ada sebahagian, kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, pernah dengar ada seorang orang Melayu kita ni, dia sebut apa, Tuhan pun diciptakan juga. Itu masalah, dia tak faham masalah sifat qidam ni. Dan ada famous lah makcik tu. Okey. Baik. Bahkan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah itu bersifat baharu, hadis, iaitu ada permulaan bagi kewujudan mereka. Maka mustahil ada permulaan bagi kewujudan Allah, dan mustahil Allah itu bersifat hadis baharu. Hendaklah diketahui bahawa setiap sesuatu selain daripada Allah dinamakan sebagai alam, dan setiap yang dinamakan sebagai alam itu bersifat baharu. Seluruh yang wujud selain daripada Allah bersifat baharu, ada permulaan bagi kewujudannya. Baik, jelaslah yang tu. Jadi poin dia apa? Kita kata apa? Sesuatu yang ada, sesuatu yang wujud, dia ada dua je pecahan dia. Sama ada dia ada dengan ada permulaan, ataupun dia ada tanpa permulaan. Maka kita kata apa? Allah Ta'ala, dia tak mungkin ada dengan ada permulaan. Sebab kalau dia ada dengan permulaan, ketika itu mesti ada yang memulakan dia, mesti ada yang menciptakan dia. Ketika itu dia bukan Tuhan. Sebab diciptakan, tak mungkin Tuhan diciptakan. Okey? Sebab apa? Sebab dia mesti mutlak ketuhanan dia tu. Dia segala-galanya, bukan ada sesuatu yang lebih atas daripada dia. Okey, maksudnya dari sudut kekuasaan. Baik, selesai. Dan masalah ni sebenarnya tuan-tuan, dia sebenarnya ada perbahasan falsafah dia, kan. Cuma saya tak masuk dalam perbincangan masalah tu. Sebab apa? Sebab bukan masa kita lah. Belum sampai. Nanti insya-Allah lah, next kitab. Sebab masalah dalil yang detail-detail ni, dia perlu kepada tuan-tuan kena ada buku rujukan lah. Kalau tuan-tuan dengar je, nanti dia jadi masalah. Masalah apa? Masalahnya kita bila ke depan nanti tuan-tuan lupa, kan. Sebab kita punya kelas kan sebulan sekali. Jadi kalau saya cerita ini, bulan depan tu dah lupa dah, biasanya lah, kan. Biasanya dah lupa, kecuali kita ada buku rujukan, kitab rujukan. Sebab tu insya-Allah next tu saya akan, sebab hari tu saya bagi kertas je, kan. Jadi kertas ni hilang lah, kan. Tu standard lah. Jadi insya-Allah lepas ni saya akan minta JK Masjid kita beli kitab. So kitab tu masjid punya lah. Jangan tuan-tuan bawa balik buat kereta pula, kan. So bila pengajian kita baca. Okey, bila pengajian baca. Sebab saya banyak agak masjid beli, masjid yang beli, bukan orang beli, kan. Masjid beli. 3 tahun lepas tu semua kitab dah hilang dah, semua orang bawa balik, kan. Tu payah agak. Okey, tak habis kitab lagi, kitab dah habis dah. Kitab dah hilang dari masjid. Okey, khalas. Kemudian walau lam yakun baqiya lam yakun qadima. Jika dia tidak kekal, maka nescaya dia akan binasa. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan nescaya dia akan binasa. Jika dia tidak kekal, maka dia juga tidak qidam. Kalau dia tidak kekal, baqa ni apa? Kekal, kan. Baqa ni apa? Kekal, ataupun bahasa Melayu lamanya kita panggil abadi. Jadi kita kata Allah Ta'ala itu wujud azali dan abadi. Dia azali, tidak ada permulaan, abadi, tidak ada perakhiran. Okey. Jadi apa dalil Allah Ta'ala tidak apa dalil Allah Ta'ala mesti abadi, mestilah baqa, tidak ada perakhiran? Apa dalilnya? Kalau dia tu boleh tidak ada, boleh binasa, maka maksud binasanya tak kekal lah. Macam kita, kan, kita semua tak kekal, kan, nanti mati juga. Okey. Roh kita ialah tak hancur lah. Roh kita tak hancur. Roh kita akan kembali kepada Allah Ta'ala, kan. Sebahagiannya akan duduk di tempat yang dirahmati, dan sebahagian dalam syurga, dalam mulut burung warna hijau lah sebagainya, ataupun duduk dekat tempat Kaabah. Sebahagian lagi duduk tempat yang Allah Ta'ala murka lah, di Telaga Barahud dan sebagainya. Tu riwayat. Ala kulli hal, roh kita tak hancur lah, kan. Kiamat pun roh kita tak hancur, kan. Roh kita tak hancur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan
Cumanya jasad kita akan berakhir kan, kita akan binasa. Kita ada tarikh luput, paling lewat pun hari kiamat lah kita mati kan. Kalau kita hidup panjang pun tuan-tuan memang masya-Allah jaga kesihatan sungguh kan, makan ulam je tiap hari kan, masya-Allah kan. Paling lewat pun tuan-tuan kiamat mati juga. Okey, so maksudnya mati juga. Jadi kita ada tempoh binasa kan, kita ada tempoh kehidupan itu. Tapi Allah Taala tak ada. Sebab kalau Allah Taala boleh ada berakhir, maka tak mungkin dia itu azali, tak mungkin dia tidak ada permulaan. Sebab apa? Sesuatu yang ni kaedah, sesuatu yang azali dia pasti abadi, sesuatu yang qidam dia pasti baqa, sesuatu yang tidak ada permulaan dia tidak ada perakhiran. Nak faham mudah macam ni kan. Kan ni kita panggil apa? Circle kan, circle. Betul tak? Circle. Bulatan. Okey, bulatan. Manakah awal bulatan ni tuan-tuan? Kat mana? Besar sikit. Kat mana? Boleh tunjuk kat saya mana awal dalam bulatan ni? Ada awal dia? Ada awal? Tak ada. Jadi kalau awal dia tak ada, akhirnya mana? Akhirnya mana? Kan tak ada juga. Jadi macam itulah. Mudah faham kan? Faham kan? Kalau faham ni, fahamlah. Jadi sesuatu yang tidak ada, kaedahnya sesuatu yang tidak ada permulaan, maka dia juga tidak ada perakhiran. Kalau dia boleh berakhir, maksudnya permulaan dia juga tidak, bukan dia sediakan. Dia bukan kidam, dia bukan azali, dia ada permulaan. Jadi sebab tu kita ada permulaan, sebab tu kita okey-okey je berakhir kan? Sebab memang sesuatu yang bermula pasti akan berakhir, walaupun ada benda yang dia ada permulaan tetapi dia tidak ada perakhiran kan. Ada 10 perkara, 9 perkara lah, yang tu insya-Allah dalam next kitab kita akan baca. Okey, dalam next kita dia akan sebutlah benda tu terperinci. Benda semua dia ada permulaan tetapi dia tidak ada perakhiran. Sebab apa tak ada perakhiran? Bukan dia sama ada sifat macam Allah Taala, tak. Tetapi Allah Taala lah yang mengekalkan kewujudan dia. Itu saja. Kan, contoh apa? Syurga neraka kan. Syurga neraka tak hancur. Waktu kiamat nanti syurga neraka tak hancur. Okey. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang lain tu hancurlah. Syurga neraka tak hancur. Jadi dia akan kekal daripada mula Allah Taala cipta sampai bila-bila lah kan? Sampai bila-bila. Adapun Allah Taala, dia itu memang tidak ada permulaan, maka dia tidak ada perakhiran. Adapun selain daripada Allah Taala, dia tidak ada perakhiran sebab Allah Taala lah yang mengekalkan kewujudan dia. Itu saja. Okey. Nikmat imdad kita panggil kan, al-imdad. Okey. Baik, selesai. Allahu Rabbi. Kemudian dia kata walau lam yakun mukhalifan li khalqihi lakana mithlahum. Aywa. Dia kata apa? Di sini dia ada sebut. Ya Arhamar Rahimin al-Aqli. Tak apa, saya sebutlah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Walau lam yakun mukhalifan li khalqihi lakana mithlahum. Jika Allah Ta'ala dia tidak menyalahi makhluk-makhluknya, maka pasti dia sama dengan mereka. Baik, tuan-tuan, kaedah kita di dalam akidah Islam, dua konsep yang kita kena pegang daripada ayat Quran. Pertama, laisa kamithlihi syai' wa huwa samiul basir. Okey? Laisa kamithlihi syai'. Allah Taala sebut dalam Quran, Allah Taala kata apa? Laisa kamithlihi syai'. Dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah Taala kata tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Okey, itu pertama. Yang kedua, ayat yang kita semua hafal, apa dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, surah apa? Surah Al-Ikhlas ayat 4. Baik, dalam ayat tu Allah Taala kata apa? Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jadi berdasarkan dua ayat ini, ulama letakkan kita punya panggil apa? Border. Okey, border. Border ni untuk apa? Supaya kita kata nak membezakan antara Allah dan makhluk. Okey, nak beza antara Allah Taala dan makhluk.
Sebab apa kena letak border ni? Sebab macam ni. Sebab dalam ayat Quran dan juga hadis Nabi ada certain ayat yang menunjukkan seolah-olah ada penyerupaan dan kesamaan dengan makhluk. Ya? Ada seolah-olah nak menunjukkan Allah Ta'ala ni sama macam makhluk ni. Tetapi dalam dua ayat ni Allah Ta'ala terang pula dia tak sama pula dengan makhluk dia. Maka ulama kata kan kontradik. Dalam ayat Allah ada kata yadullah fawqa aydihim. Jadi Allah Ta'ala ada yad. Jadi yad ni maksudnya apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Astawa tu maksudnya apa? Jadi ulama kata datang pula ayat laisa kamitslihi syai'. Dia tak sama dengan sesuatu. Kan? Dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang serupa setara dengan dia. Jadi berdasarkan dua ayat ni kita letak borders. Jadi maksudnya ulama kata okey, Allah Ta'ala dia menyifatkan diri dia dengan apa yang disifatkan lah. Kita tidak menafikan apa yang Allah Ta'ala sifatkan diri dia dalam Al-Quran. Itu boleh jatuh kafir. Kan? Menafikan ayat Quran jatuh kafir. Kita tak nafi. Kita kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia sebut itu, kita beriman. Okey. Tetapi apa yang dimaksudkan kita tak tahu. Bila tak tahu dan kita kata ada kalau kita sabitkan sifat-sifat ini secara zahir yang kita faham, okey, dengan akal kita, dengan dia akan melanggar ayat laisa kamitslihi syai' dan juga walam yakul lahu kufuwan ahad. Disebabkan itu kita tak tahu apa maksud dia, kita biarkan. Tetapi ayat yang tidak melanggar dua ayat ni maka kita sabitkan. Contoh apa? Wa huwas sami'ul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Adakah ada masalah? Orang kata sebab golongan lah, sebahagian golongan ni dia kata awak tolak Allah Ta'ala istiwa kan, Allah Ta'ala boleh duduk, tetapi awak sabitkan Allah Ta'ala mendengar dan melihat kan. Apa bezanya? Ada beza. Of course ada beza kan. Sebab mendengar dan melihat kan, kita pun mendengar dan melihat nampak macam sama, betul tak? Nampak kan macam sama. Kita pun mendengar dan melihat ke? Tuan-tuan tak dengar tak lihat kan? Mendengar melihat. Baik, jadi sama ke dengan makhluk? Tak sama. Ulama kata tak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad ni tak terlanggar, dan juga laisa kamitslihi syai' ni tak terlanggar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mendengar dengan sifat. Kita mendengar dengan alat telinga dan juga mata. Okey? So kita berhenti situ dulu tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita ni pada bulan hadapan. Wallahu ta'ala alam. Ni teaser je. Dan saya minta maaf, saya perlu berundur dulu, saya dah jamak tadi. InsyaAllah kita jumpa bulan hadapan. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.